Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk teori REBT. Jadi kita masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu konsep utama REBT. Dr. Albert Ellis, yakni bapa kognitif tingkah laku, telah mencipta satu konsep yang dinamakan teori ABC. Menurut Corey tahun 2005, teori personality ABC ini merupakan pusat ataupun rujukan utama bagi teori REBT ini. Kita boleh melihat ringkasan REBT ini melalui gambar rajah seperti dalam slide. Baik. A ialah suatu peristiwa, fakta, sikap ataupun tingkah laku yang dialami oleh seseorang. Sebagai contohnya, Ahmad telah gagal di dalam ujian sains. Baik. B ialah satu sistem kepercayaan yang dihayati oleh individu tersebut. C pula ialah emosi yang dirasai oleh individu tersebut hasil daripada penilaian oleh B akan A dan pentafsirannya. Baik. D pula ialah satu kaedah-kaedah ataupun strategi-strategi saintifik yang digunakan untuk berhujah, mencabar dan membetulkan kembali sistem kepercayaan yang tidak rasional yang telah menyebabkan individu tersebut mengalami suatu reaksi emosi yang tidak rasional. Baik, yang terakhir ialah E ialah individu tersebut telah menjadi normal kembali dan mempunyai sistem kepercayaan dan nilai yang rasional dan positif. Terima kasih. Seterusnya, kaedah teknik REBT. Terdapat 3 teknik yang digunakan dalam teori REBT ini, iaitu teknik emotif, teknik kognitif dan juga teknik tingkah laku. Yang pertama, teknik emotif. Teknik emotif ini terbagi pula kepada 3. Yang pertama, Rational Emotive Imagery, iaitu REI, yang mana lebih kepada membina corak emosi klien yang baru. Yang kedua, humor. Dalam teknik ini, kaunselor perlu berjenaka secara halus untuk memperolokkan kepercayaan klien yang tidak rasional. Yang ketiga, role playing, iaitu melibatkan tindakan emosi dan juga tingkah laku klien. Seterusnya, teknik kognitif. Teknik kognitif ini pula terbagi kepada 2. Yang pertama, menyingkirkan kepercayaan tidak rasional. Dalam teknik ini, kaunselor bergiat aktif dalam menyingkirkan kepercayaan tidak rasional klien, dan klien pula perlu meneroka penggunaan mesti dan harus sehingga mereka ini tidak berpegang lagi kepada kepercayaan yang tidak rasional. Yang kedua, teknik kognitif mengubah penggunaan bahasa. Ini amat penting kerana penggunaan bahasa yang tidak tepat boleh menjadi penyebab kepada pemikiran tidak rasional seseorang klien. Yang terakhir, teknik tingkah laku. Ia juga terbagi kepada 2. Yang pertama, teknik peneguhan. Yang kedua, desensitisasi bersistematik. Teknik peneguhan yang pertama ini, ianya diaplikasikan bagi menggalakkan perkara positif dan menghindari perkara negatif daripada berterusan berlaku, seperti pujian terhadap perubahan yang dilakukan oleh klien. Yang kedua, desensitisasi bersistematik pula diaplikasikan khusus kepada klien yang mempunyai rasa risau, malu, takut dan tidak yakin yang sangat kuat. Seterusnya saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu proses terapi. Proses terapi yang pertama adalah matlamat terapi. Apa itu matlamat terapi? Yang pertama adalah matlamat adalah membantu klien meminimumkan gangguan emosi dan mengurangkan tingkah laku yang merosakan diri serta mencapai kesempurnaan diri, dibentuk oleh Melati Sumari et al. Pada tahun 2014. Matlamat kedua pula ialah mengubah pemikiran tidak rasional dan menggantikannya dengan falsafah hidup baru yang lebih efektif, disebut dalam Watson dan Culhane pada tahun 2005. Proses terapi yang kedua pula ialah peranan kaunselor. Apa itu peranan kaunselor? Yang pertama adalah kaunselor hendaklah mendidik klien mengenal dirinya sendiri, iaitu dengan mengenali kepercayaan klien yang tidak rasional. Peranan kedua pula ialah membantu klien menyedari bahawa masalah emosi dan gangguan yang mereka alami adalah hasil daripada kepercayaan yang tidak rasional. Peranan kaunselor yang ketiga adalah kaunselor hendaklah membantu klien mengubah suai kepercayaan tidak rasional tersebut kepada kepercayaan rasional. Proses terapi yang ketiga pula ialah pengalaman klien
di dalam terapi. Yang pertama ialah klien dalam sesi REBT diajar untuk membuat perstrukturan semula kognitif mereka. Sebenarnya klien juga akan menyedari bahawa kehidupan mereka akan menjadi bermakna sekiranya mereka menginginkannya. Yang ketiga, pengalaman masa lepas klien tidak begitu diutamakan. Seperti dalam pendekatan psikoanalisis dan psikologi individu. Yang terakhir ialah klien REBT diperlukan untuk terus mengubah cara mereka fikir bukan sahaja semasa sesi tetapi juga di luar sesi. Proses terapi yang terakhir ialah hubungan kaunselor dengan klien. Contohnya adalah yang pertama, REBT berpandangan bahawa hubungan di antara kaunselor dan klien dalam sesi kaunseling pada asalnya tidak harus selalu mesra. Yang kedua adalah kaunselor perlu memamerkan penerimaan tanpa syarat agar klien merasa selesa untuk menjadi diri sendiri dan memudahkan masalah sebenar dibatik oleh Corey pada tahun 2013. Seterusnya, kaunselor juga harus menerima klien sebagai manusia yang tidak sempurna tetapi boleh dibantu untuk membetulkan diri dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dibatik oleh Corey pada tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan berkaitan kelebihan dan kekurangan teori REBT. Kelebihan teori REBT adalah yang pertama, mudah difahami. Pendekatan ini mudah untuk difahami dan berkesan kepada masalah yang dihadapi klien. Yang kedua, digunakan ketika menghadapi masalah lain. Pemikiran logik yang digunakan dan dikombinasikan dalam menghadapi gejala atau tingkah laku lain dalam hidup. Ketiga, teori yang digunakan sejak sekian lama. Pendekatan yang digunakan selama bertahun-tahun dan teknik yang digunakan telah ditambah baik serta berkesan terhadap pesakit mental. Manakala kekurangan teori REBT, yang pertama adalah klien yang terpisah dari alam nyata. Ada sesetengah klien yang begitu terpisah dengan realiti sehingga sukar untuk membawanya ke alam nyata. Kedua, klien yang bermasalah dengan gangguan mental dan logik akal. Kurang berkesan terhadap klien yang memiliki masalah gangguan mental dan terlalu berprasangka sehingga sukar untuk menerima analisa logik. Dan yang terakhir adalah klien bergantung kepada gangguan emosi. Suka mengalami gangguan emosi dan bergantung kepadanya dalam hidup dan tak mahu melakukan apa-apa perubahan dalam hidupnya. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang kes. Syahril merupakan seorang pelajar sekolah menengah yang berumur 15 tahun. Syahril akan menduduki peperiksaan penting pada usia ini, iaitu PT3. Syahril mempunyai seorang ayah, seorang adik dan seorang abang. Ibunya telah meninggal dunia ketika Syahril kecil. Ayah Syahril lebih menyayangi adik serta abangnya. Syahril selalu disisihkan oleh ayahnya. Di rumah, Syahril sering dimarahi oleh ayahnya walaupun disebabkan sekecil-kecil perkara. Syahril tidak pernah dipandang tinggi oleh ayahnya. Di sekolah, Syahril lebih suka menyendiri daripada bergaul dengan rakan sekelasnya. Syahril selalu diejek dan tak diendah oleh rakan sekelas lain. Dia menjadi kurang keyakinan diri dan selalu berfikiran negatif. Walaupun begitu, Syahril mempunyai seorang kawan rapat iaitu Akid. Akid selalu menemani Syahril dan sentiasa memberi semangat serta dorongan kepada dirinya. Suatu hari, disebabkan Syahril selalu dimarahi oleh ayahnya dan sering diejek oleh rakan kelas, dia mula lebih banyak bercakap yang bukan-bukan dan berfikiran kurang rasional. Akid sudah menasihati dan memberi dorongan kepada Syahril, namun Syahril tetap begitu. Kemudian, Akid membawa Syahril berjumpa dengan kaunselor sekolah tersebut. Assalamualaikum dan selamat pagi Syahril. Waalaikumsalam, selamat pagi cikgu. Syahril dah makan hari ni? Dah cikgu. Okey baik, cikgu nak kamu duduk dalam keadaan yang paling selesa dan kamu jangan ada rasa takut. Cikgu kat sini hanya nak kenal dengan kamu saja. Dan cikgu tak ada cadang nak hantar kamu pada cikgu disiplin ke atau cikgu mata pelajaran ke, tidak. Dan cikgu nak kamu tahu yang perbualan ni adalah antara kamu dan cikgu saja. So kamu jangan risau, okey? Okey, baik cikgu. Okey baik, sebelum kita nak mulakan sesi kaunseling ni, cikgu nak perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu adalah Cikgu Muhammad Khairil Zubair bin Hakimi, selaku guru kaunseling kamu. Dan cikgu mainkan peranan sebagai seorang yang mendengar apa yang kamu nak kongsikan, serta nak bantu kamu untuk kendalikan masalah yang kamu hadapi serta bantu kamu untuk mencapai matlamat. Boleh cikgu tahu tak sedikit mengenai latar belakang kamu? Nama saya Syahril bin Suhaimi, pelajar kelas tingkatan 3 Sakti dan berumur 15 tahun.
Saya tinggal di Kesang Pajar. Okey, baik. Cikgu nak terangkan sikit mengenai kaunseling pada Syaril, boleh tak? Boleh cikgu. Okey, baik. Kaunseling ni adalah sebenarnya satu proses yang berlaku antara kaunseling dan klien, iaitu ibaratnya cikgu dan juga kamu, berasaskan prinsip-prinsip psikologi untuk hasilkan perubahan, kembangan dan juga penyesuaian peribadi klien itu sendiri. Seterusnya kita lanjut pada soalan yang seterusnya. Cikgu nak tahu apa pekerjaan ibu dan juga ayah kamu? Ibu saya dah meninggal waktu saya umur 10 tahun dan ayah saya sekarang dia bekerja sebagai pengusaha bengkel kereta. Okey, baik. Cikgu sejujurnya bersimpati atas kehilangan ibu kamu. Okey, baik. Boleh cikgu tahu berapa ramai adik-beradik Syahrir keseluruhannya? Saya ada 3 orang adik-beradik cikgu. Adakah semua adik-beradik kamu tu masih bersekolah? Tak cikgu. Abang saya yang sulung tu dia sekarang ni tengah belajar dekat UKM, kos kejuruteraan, dan adik saya sekarang ni di sekolah di SK Kesang Tua. Oh, okey. Kiranya di sini Syahrir ni anak yang kedua lah dan juga merangkap anak tengah daripada 3 orang adik-beradik kamu. Ya betul cikgu. Kiranya saya anak yang kedua. Okey, baik. Menurut kamu sendirilah, macam mana kawan-kawan dekat kelas kamu? Okey, adakah kamu ada masalah dengan rakan-rakan sekelas? Ya cikgu, saya rasa macam saya susah sikit nak berkawan dengan kawan-kawan saya. Okey, boleh cikgu tahu apa yang Syahrir maksudkan dengan susah untuk bergaul dan berkawan dengan rakan-rakan sekelas kamu tu? Kawan saya selalunya macam diorang mengindahkan saya sewaktu dalam kelas ataupun di luar kelas. Oh, begitu Cikgu bersimpatilah atas keadaan kamu dan cikgu harap kamu kekal tabah dan juga kuat untuk hadapilah situasi ni. Selain tu, boleh cikgu tahu tak, ada tak selain daripada yang kamu nyatakan tadi, ada kawan-kawan kamu buat pada kamu? Diorang selalu macam ejek saya, lepas tu gerakkan saya waktu saya nak petang depan kelas ataupun waktu saya nak bagi apa-apa idea. Lepas tu kadang tu diorang macam pandang sinis kat saya, macam tak ada kawan dengan saya. Okey, baik. Tapi macam mana pula dengan Akid? Sebab cikgu nampak, cikgu perasan yang Akid ni berkawan baik dengan Syahrir. Aki tu dia memang tak sama lah dengan kawan yang lain. Dia selalu tolong nasihatkan saya dan dia lah yang banyak sabar dengan perangai saya. Kalau tak ada orang macam Aki tu, saya pun tak tahu nak macam mana dengan keadaan saya sekarang. Cikgu nampak kat sini Syahrir bertuah sebab ada rakan yang baik lah macam Akid. Betul mungkin kawan yang lain tu tak nak kawan dengan saya sebab saya ni tak berapa nak aktif dan kelas. Dan saya selalu tak siapkan kerja sekolah. Okey, cikgu faham situasi yang Syahrir hadapi dan cikgu nampak kat sini yang sebenarnya Syahrir dah tahu dah sebenarnya sedikit kekurangan yang perlu Syahrir perbaiki dan juga perlu pertingkatkan untuk kualiti yang lebih baik lah pada diri Syahrir. Saranan cikgu di sini adalah mungkin lebih baik kalau kita rangka langkah untuk mencapai dan menuju kepada matlamat yang Syahrir hendak. Baik cikgu, tapi macam mana? Cikgu akan bantu kamu untuk menetapkan matlamat dan juga langkah-langkah yang nak kamu capai sepanjang sesi kaunseling yang akan berlangsung. Baik cikgu. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa semula untuk sesi yang seterusnya. Dan di sesi seterusnya kita akan terkailah permasalahan serta cari solusi untuk segala permasalahan yang kamu hadapi. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum Syahrir. Macam mana hari ni? Kamu sihat ke? Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah, baik. Sebelum tu, cikgu nak maklumkan yang tujuan utama Syahrir dipanggil untuk sesi ini kerana cikgu menerima maklumat daripada guru kamu yang kamu ni semakin hari semakin hilang fokus di dalam kelas. Dan cikgu juga dimaklumkan yang kamu tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan tempoh hari. Betul ke Syahrir? Cikgu juga mendapat makluman daripada kawan baik kamu, Akid, yang kebelakangan ini kamu sering mengatakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dan mengharap kepada Akid. Boleh secara ceritakan kepada cikgu sebenarnya apa yang telah terjadi? Sebenarnya cikgu, saya tak mampu untuk elakkan diri saya daripada berfikiran yang tak sepatutnya. Hari-hari saya diejek dan dipinggirkan oleh kawan sekelas. Hinggakan saya menjadi gagap bila nak bercakap.
dengan orang lain. Perkara ni membuatkan saya sukar untuk menyesuaikan diri dan menyukarkan saya untuk bergaul dengan orang lain. Oh, baik. Saya faham. Memang kawan kamu selalu ejek dan pinggirkan kamu ke? Ya, betul tu cikgu. Sampaikan saya rasa yang semakin hari, diri saya ni semakin hilang keyakinan diri dan hampir berputus asa ke sekolah, cikgu. Cikgu bersimpati dengan kamu. Selain itu, kamu ada merasakan perkara-perkara yang lain tak terhadap diri kamu? Ada perubahan ke pada diri kamu? Saya rasakan yang diri saya ni tak pandai untuk memulakan sesuatu perbualan bila saya berjumpa dengan orang lain. Dan saya rasa tidak selesa serta gugup. Kadang-kadang tu cikgu, saya mula rasa sesak nafas dan mual bila berada di hadapan ramai orang atau bila saya nak memulakan sesuatu perbualan. Oh, begitu. Cikgu begitu faham apa yang sedang kamu lalui. Jadi, oleh sebab itu, cikgu malu. Kenapa akid dan rakan-rakan mengesyorkan kamu untuk bertemu cikgu? Tak apa, Syaril. Itu adalah simptom kepada kebimbangan yang kamu lalui. Tapi, kebimbangan yang membawa kepada pemikiran tidak sepatutnya ini perlu dirawati dengan segera. Baik. Tapi, macam mana tu cikgu? Okey, baik. Jika tidak keberatan, boleh Syaril sama-sama senaraikan tak bersama cikgu pemikiran yang tidak sepatutnya yang mengganggu Syaril selama ini. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, contoh pemikiran yang tidak sepatutnya, saya ini seorang yang teruk. Jadi, silakan pula Syaril untuk berkongsi dengan cikgu. Apakah pemikiran yang tidak sepatutnya yang bermain di fikiran Syaril? Baik cikgu. Saya rasa saya ni mesti disenangi oleh kawan-kawan serta diterima oleh mereka. Bagi saya hanya bagus jika saya ni boleh bercakap tanpa gagap dan menjadi yakin seperti kawan-kawan yang lain. Selain itu, saya merasakan bahawa sekiranya saya hendak berjaya, saya perlu menjadi cepat, tangkas dan mahir pada setiap perkara. Oh, baik. Saya faham. Cikgu mengambil kira setiap apa yang kamu katakan pada cikgu. InsyaAllah, kita sama-sama mencari solusi ya. Cikgu berharap sangat Syaril terus kuat dan tabah untuk menepis setiap pemikiran yang tidak sepatutnya yang telah mengganggu Syaril. Dan pada masa yang sama, Syaril dapat membentuk diri untuk menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Boleh ke Syaril? Boleh, insya-Allah. Terima kasih cikgu kerana sentiasa memberikan sokongan tanpa henti pada saya. Sama-sama Syaril. Kita akan bertemu lagi pada sesi yang seterusnya dengan langkah dan solusi yang sesuai dengan kemampuan kamu bagi membantu kamu untuk menjadi individu yang lebih berkualiti pada masa akan datang. Baik cikgu. Okey, baiklah Syaril. Sebelum kita mulakan sesi kaunseling kita pada kali ini, izinkan saya untuk rumuskan dululah berkaitan dengan apa yang telah awak luahkan kepada saya dan juga apa yang telah kita bincangkan pada sesi lepas. Boleh ke macam tu Syaril? Boleh cikgu. Okey, baik. Untuk sesi lepas, awak ada ceritakan dekat saya bahawasanya awak ada masalah untuk bergaul dengan rakan sekelas awak disebabkan awak ada masalah gagap dan itu menyebabkan rakan-rakan sekelas awak ini suka mengejek awak dan diorang juga selalu mengabaikan awak. Betul ke Syaril? Ya cikgu. Okey, baik. Faham? Okey, kemudian saya juga dapat tahu bahawa awak selalu elakkan diri untuk berada dalam khalayak ramai. Dan saya dapat tahu bahawa ketika awak berada dalam situasi tersebut, awak akan berasa sukar bernafas dan kadang-kadang tu rasa mual. Betul ke macam tu? Okey, baik, saya faham. Sebelum tu saya nak tanya juga, kalau dengan ayah awak macam mana ya? Adakah awak boleh berkomunikasi baik dengan ayah awak? Oh, tak boleh. Okey, baik, tak apa. Boleh awak jelaskan macam mana keadaan bila awak berkomunikasi dengan ayah awak? Ayah saya, dia selalu tak hiraukan saya. Dekat rumah memang saya rasa tersisih dan selalu kena marah dengan ayah.
Kalau saya cakap pun mesti kena marah balik. Jadi lepas tu saya banyak berdiam diri dan saya tak berani cakap apa cikgu. Okey. Apa yang ayah awak selalu cakap setiap kali dia marah dekat awak? Boleh awak kongsikan dengan cikgu? Ayah selalu cakap saya ni anak yang menyusahkan, tak pandai macam abang dengan adik. Dia kata saya ni tak macam orang lain yang dapat selembanggakan keluarga mereka. Okey, jadi sejak awak selalu kena marah dengan ayah awak ni, awak rasa rendah diri dan awak juga rasa yang awak ni tak mampu nak menjadi seperti kawan-kawan awak yang lain. Betul ke? Ya cikgu. Kawan-kawan yang lain semuanya bagus, berani cakap depan kelas. Kalau saya ni tak mampu nak jadi macam tu cikgu. Okey, baik Syaril. Saya faham perasaan awak. Tapi boleh saya tanyakan satu soalan? Apa perasaan awak setiap kali awak perlu bergaul dengan rakan-rakan lain ataupun bila cikgu minta bentang di hadapan kelas? Saya risau. Saya risau kalau apa yang saya nak cakap tu pelik atau saya jadi gagap. Saya takut kalau orang lain nampak macam saya ni terlalu gementar dan saya malu bila orang tengok saya cakap. Mesti kawan-kawan lain tengok saya ni tak pandai cakap. Begitu. Jadi awak takut yang orang lain akan gelakkan awak lah bila awak mulakan percakapan. Dan awak juga bimbang yang awak ada tersilap cakap ataupun tersalah menggunakan perkataan. Macam tu ke Syaril? Ya cikgu. Okey, baiklah Syaril. Jangan risau, awak tidak kesorangan. Begini Syaril, saya nak ajak awak untuk kita sama-sama tetapkan matlamat supaya dengan matlamat ni nanti awak dapat bantu diri awak untuk menjadi pelajar yang lebih yakin dan lebih percaya pada diri sendiri. Boleh ke macam tu Syaril? Baiklah, boleh cikgu. Okey, baiklah. Kalau macam tu, saya nak tanya awak lah. Kalau menurut awak, apa yang awak ingin capai setelah berakhirnya sesi kaunseling kita ni? Saya nak jadi lebih yakin. Saya nak berani cakap depan khalayak ramai dan suarakan apa yang saya nak. Okey, saya faham. Baiklah, berdasarkan apa yang awak beritahu saya sebentar tadi, berdasarkan pendapat awak, apa yang sebenarnya yang menghalang awak untuk jadi apa yang awak kata sebentar tadi? Mungkin sebab saya terlalu memikirkan apa yang orang lain fikir tentang saya. Baiklah, bagus Syaril. Sebenarnya awak telah tahu apa matlamat yang awak ingin capai setelah tamat sesi kaunseling kita ni. Tapi sebelum tu, apa yang saya rasalah berkaitan kenapa awak seperti ini adalah mungkin disebabkan oleh layanan ayah awak terhadap awak, iaitu ayah awak selalu marah awak dan tidak samakan awak dengan adik-adik yang lain. Okay, mungkin disebabkan itu awak menjadi seorang yang kurang keyakinan diri. Dan disebabkan peristiwa itu juga mungkin awak dah tetapkan dalam minda awak yang awak ni tak bagus, tak bijak, tak sempurna seperti kawan-kawan awak yang lain dan juga adik-beradik awak yang lain. Jadi untuk sesi kaunseling kita yang akan datang, kita akan bincang sama-sama apa tindakan yang kita boleh ambil untuk mencapai matlamat awak itu. Boleh ya Syaril? Baik. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Sama-sama Syaril. Kita jumpa untuk sesi kaunseling yang seterusnya. Awak apa khabar, Dir? Sihat? Alhamdulillah, saya sihat cikgu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk sesi kali ini, saya nak bercakap dan berbincang dengan awak. Cara apa yang sesuai untuk awak boleh berkomunikasi dengan ayah awak. Memandangkan saya lihat punca utama awak kurang berkeyakinan untuk bergaul dengan rakan sekelas anda adalah disebabkan oleh cara pergaulan awak dengan ayah awak. Jadi, awak rasa apa yang menghalang awak untuk berkomunikasi dengan ayah awak? Saya rasa sebab saya hormat akan ayah saya. Saya takut jadi kurang sopan jika bercakap dengan dia. Setiap kali di rumah, ayah tak pernah nak ambil tahu pasal saya. Ayah hanya bercakap dengan saya apabila makan perasaan keluar, itu pun dalam keadaan marah-marah. Saya risau, kalau saya mulakan percakapan dengan dia, ayah akan marah saya atau tinggalkan saya. Jadinya, awak sebenarnya mempunyai perasaan takut untuk memulakan percakapan dengan ayah awak. Dan ia sebenarnya bukan kerana awak rasa hormat akan ayah awak. Kenapa pula? Saya rasa saya tak layak untuk mulakan percakapan. Sebab saya rasa saya ni anak yang tak layak untuk dapatkan kasih sayang ayah saya.
jika awak benar ada rasa hormat terhadap ayah awak akan berani untuk bercakap dengannya, bertanya khabar dengannya dan tidak akan ada masalah di mana awak akan bercakap kurang sopan dengan ayah awak. Kalau awak tahu untuk menghormati orang tua, sudah tentu kata-kata sopan yang akan diungkapkan. Jadi, saya rasa awak masih lagi menganggap ayah awak itu bagaikan orang atasan, bukan ayah awak. Awak takut jika terus ditinggalkan disebabkan selama ini ayah awak selalu tidak mengendahkan kamu. Jadi cikgu, macam mana saya nak mulakan percakapan dengan ayah saya? Saya ada beberapa cadangan. Kita akan gunakan teknik modeling dan teknik shame attacking. Teknik modeling ni bantu untuk awak bertindak dengan cara yang betul bila awak perlu bercakap dengan ayah awak. Dan teknik shame attacking ni pula untuk membantu awak hilangkan rasa gemuruh, cemas bila perlu bercakap di khayalat ramai. Baiklah cikgu. Baiklah, untuk teknik shame attacking, saya nak awak ubah pemikiran tidak rasional awak kepada rasional. Daripada mengatakan orang akan tengok awak pelik jika awak tersalah cakap, awak ubah kepada walaupun awak tersalah cakap, orang tidak akan memandang awak sebagai seorang yang pelik sebab semua orang pernah alami masalah yang sama. Ada yang tersasul, ada yang tersalah cakap, bahkan orang yang hebat pun pernah mengalaminya. Jadi saya nak bagi awak satu tugasan. Minggu ini akan ada sesi perkongsian di kantin. Jadi saya nak awak cuba sertai aktiviti tersebut. Jangan risau. Saya akan ada untuk pantau awak setiap kali awak rasa gemuruh. Awak cuba tetapkan minda dan katakan ayat tadi itu banyak kali. InsyaAllah, awak pasti boleh lakukannya. Saya perlu sertai sesi tersebut. Tapi cikgu, saya malu. Ya, itulah salah satu sebab kenapa saya nak awak laksanakan teknik ini. Awak perlu cabar rasa malu, rasa takut awak tu dengan cuba bercakap di hadapan. Tak apa. Awak cakap dalam 3 minit pun dah cukup. Jangan risau, saya ada kawan baik. Awak akan ada situ untuk temani awak. Baiklah cikgu, saya akan cuba. Baik, untuk teknik modeling pula, tujuannya untuk kita buang tingkah laku yang tak sepatutnya dan kita gantikan dengan tingkah laku yang sesuai dalam sesuatu situasi. Jadi, saya akan tunjukkan beberapa tingkah laku yang awak boleh tiru apabila berhadapan dengan situasi di mana ayah awak memarahi awak ataupun tidak menghiraukan awak. Misalnya, selepas ayah awak memarahi awak, awak pergi kepadanya nak salam serta meminta maaf dan awak katakan, "Ayah, Angah akan buat yang terbaik. Tapi apa sahaja keputusannya, Angah serah kepada Allah." Teknik ini perlukan masa. Okey, dan awak perlu berlatih dan ingat untuk tiru contoh yang saya akan berikan seperti yang saya katakan tadi. Baiklah, saya faham cikgu. InsyaAllah saya akan cuba semua tip yang telah diberikan oleh cikgu sebentar tadi. Okay, baik Syaril. Kalau ikutkan perkembangan awak dari segi tugasan yang telah saya berikan, saya dapati terdapat perubahan yang positif dalam diri awak. Alhamdulillah. Sekarang ni ayah saya pun sudah mula memberikan saya perhatian. Kadang-kadang ayah saya akan saya jalan-jalan untuk bantu saya kurangkan tekanan sewaktu belajar. Alhamdulillah. Jadi bagaimana pula dengan rakan sekelas kamu? Rakan sekelas saya juga memberikan reaksi positif. Walaupun percakapan saya kadang-kadang gagap, mereka turut sudi membantu saya dalam mengolah kaji. Bagus. Syabas Syaril. Saya lihat awak ni memang seorang yang tak pernah berputus asa dan konsisten dalam melaksanakan tugas. Setelah pelbagai ujian yang telah awak lalui, awak sudi untuk bangkit buat diri awak dan saya sentiasa mendoakan awak dan keluarga awak. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Cikgu juga banyak memberikan saya kata-kata semangat dan bimbingan untuk saya boleh berubah. Jadi melihat kepada perkembangan awak dari awal sesi sehingga ke akhir sesi, saya dapati punca utama awak susah untuk bergaul dengan rakan sekelas adalah disebabkan hubungan awak dengan ayah awak. Jadi disebabkan itu awak hilang keyakinan diri untuk bergaul. Selain itu, saya juga sudah memberikan awak beberapa tugasan, iaitu menukar bahasa pemikiran tidak rasional kepada rasional. Dan awak memberikan komitmen yang baik dalam melaksanakan tugasan tersebut. Serta hasilnya seperti yang awak katakan tadilah, ayah awak dan rakan-rakan telah menunjukkan perubahan yang baik.
Jadi saya bercadang untuk menamatkan sesi kaunseling ini dengan awak. Jadi Syaril, boleh ke kalau saya nak tamatkan sesi kaunseling ini pada hari ini? Boleh cikgu. Saya rasa sudah sikit banyak dapat meningkatkan keyakinan diri saya, dan apa nasihat dan tujuan ajar cikgu yang berikan, saya akan cuba untuk praktikan. Okey, baiklah. Saya doakan semoga awak terus bangkit dan kejar impian awak, serta moga awak dipermudahkanlah dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam PT3. Allahumma amin. Terima kasih cikgu. Sama-sama Syaril.